Tak, okay, kita betul. kena shoot for the star. So, kalau kita jatuh pun at least kita land among the star lah. Apa? Tak apalah. The moon. Taklah, Shoot for the shoot for the moon. moon. Okay, kalau obviously kalau orang yang kenal aku, maybe diorang akan cakap communication. Sebab aku, kalau kau tahu kan, aku jadi macam mana? Aku jadi macam tak suka cakap dengan orang, macam bukan tak suka cakap dengan orang. Dia macam malas nak layan Kita orang. tak suka cakap dengan orang je. Dia macam kalau nak Siti. Dah terbocor rahsia dia. aku macam jenis yang tak suka nak berinteraksi dengan orang, especially nak kena cakap depan orang ramai satu. Lepas tu bila kita business ni, kita belajar untuk berkomunikasi dengan orang secara formal lah. Lepas tu baru aku tahu yang rupanya aku ni bijak jugalah sebenarnya untuk bagi idea. Wah. Aku ingat aku bodoh sangat, rupanya bolehlah juga bagi idea. Sebab aku, kalau Syakira tahu kan, kalau aku Adalah juga benefit tu. So aku tahu waktu aku sekolah, aku jadi saya ikut je orang. Macam mana? Dia macam kalau orang tu Betul. cakap tu, aku ikut je lah. Aku macam, okay. So bila macam dalam satu Macam, group yang tak ada betul? Macam tu kan? Kau macam, betul? aku macam, okay. Aku okay je, macam tu kan. Sampai sekarang pun. So aku selalu marah dia. Aku macam ni, kalau benda tu tak okay, cakap tak okay. Macam tu. biasanya aku nampak yang aku boleh lead something. Betul. Sebab aku selalu Dia cuma waktu sekolah, aku terlalu, apa dia panggil? ikut orang. Introvert. Ikut je. Macam tak nak bagi macam bukan tak nak bagi output. Aku nak bagi output tapi takut kena bash. Reject. So waktu Sebenarnya rejection. Rejection tu lah yang buat kita sebenarnya tak berani untuk ambil step. Faham tak? Dia macam tak berani lah kita nak ambil step. Sebab kita tahu macam, nanti kena reject tu. Macam tu. Macam, dengan crush lah. Tak berani kan nak confess sebab takut reject. Aku tak pernah confess lagi lah dekat crush. Kau pernah ke? Pernah? Masa sekolah? Aku tak pernah. Lepas tu dia kena reject. Sedih. Tak ingat. Okay. But that's a good thing lah. Macam ada. Kak, aku patut mention nama dia ke? Tak. Yalah. Nanti lepas ni kita mention. Tapi aku bersyukur lah aku dapat team yang macam ni, yang semua jenis considerate. Diorang tak bagi negative comment. Diorang macam, diorang kata ni okay, tapi kalau tambah ni macam yang tu okay. Macam kalau tambah ni lagi okay. So macam at least aku rasa pendapat aku di-acknowledge lah. Itu yang buat aku lebih berani. Maybe itulah yang positive impact yang aku dapat daripada bisnes. It's a good thing lah. It's a good thing. Maksudnya macam sebenarnya apa yang macam ni dia macam bila jadi satu benda tu dia just nak bentuk kita untuk jadi yang lebih baik je, lebih baik. Tapi itulah macam masa struggling tu kita takkan nampak lah benda tu. Macam tu lah macam betul orang kata macam apa hikmah kan, hikmah di sebalik semua jadi tapi nak sampai ke hikmah tu macam dia sakit lah tapi itulah yang terbaik kan. So kalau Syakira, apa yang Syakira dapat? Okay, for me aku dapat tahu yang macam ni, yang aku ni sejenis orang yang memang before aku solvekan problem tu aku akan nangis dulu. Dia jenis yang kena let go dulu baru boleh fikir, tak apa. Yes. Maksudnya no matter how people cakap yang aku ni I'm a crybaby, and I admit yang aku memang crybaby. Maksudnya macam memang aku kena nangis dulu. Macam nak buat macam mana? Nangis je lah macam tu. Maksudnya aku kena nangis dulu. If things get tough, aku kena nangis dulu biar benda tu macam dia tenang dekat hati. So macam bila tenang dekat hati, so barulah otak dan semua benda boleh berfikir dengan baik lah. Sebab benda tu kita akan solvekan juga. Cuma cara kita nak solvekan benda tu je. And for me,
aku tahu yang aku ni, oh I'm a person yang aku kena let go. Macam aku kena nangis dulu, aku kena rant dulu benda tu maksudnya, ataupun aku kena cakap dengan someone dulu. Aku tak perlukan someone tu bagi solution pun sebenarnya. Macam I just need someone to listen. Macam tu je. Lepas tu nanti aku akan settlekan lah problem tu sendiri. Aku akan buat decision aku sendiri macam tu. Lepas yang kedua adalah belajar untuk pause things. Maksudnya when things get tough, aku akan kena pause dulu. Okay, saya kena pause. Bila benda ni tough, pause dulu, take a break sekejap. Lepas tu buatlah macam kalau aku sekarang ni aku tengok cerita Korea kan. So macam tengok satu episode and then aku rasa macam oh aku dah produktif and baru continue untuk buat kerja tu. Tapi kalau benda yang betul-betul tough baru aku akan nangis lah. Selalunya melibatkan emosi aku akan nangis lah dulu macam tu. Lepas tu yang ketiga, aku lebih organize lah. Maksudnya aku jadi orang yang lebih organize. Aku jadi orang yang tahu apa aku nak buat dan apa step yang aku nak buat. Macam aku berfikir lebih dalam lagi. Macam bukan, contoh macam dulu, oh aku nak buat tapi macam setakat tu je, base sahaja aku nak buat. Tapi aku tak tahu macam mana cara dia, apa action yang aku kena ambil, itu semua aku tak ambil kisah sebab aku jenis yang, kalau macam Siti kata, aku jenis orang yang macam redah je semua benda. Macam aku sangatlah spontan. Macam okay, time ni aku nak buat, time ni lah aku buat macam tu. Tapi bila belajar, bila sekarang ni aku belajar untuk organize lah. Maksudnya macam sebab aku masa tu aku kerja sambil belajar So aku tahu okay, before end of the month, masa hari last aku kerja adalah hari last juga aku buat semua kerja-kerja aku. So aku organize lah masa aku macam okay, fixkan kat mana aku nak selitkan untuk siapkan report aku. Yang keempat yang aku belajar adalah untuk pilih siapa yang kau rasa kau boleh share. Tak semua orang yang kau boleh share dan pilih siapa yang kau boleh share. Mestilah. Sebab there's a people yang bila kau macam ni, diorang nak tahu, diorang tanya dekat kau, sebenarnya bukan sebab diorang betul-betul concern pasal kau. It's just a matter of diorang nak tahu saja. So choose siapa yang betul-betul concern dengan kau lah. Macam memang betul-betul ambil berat. Memang, yelah ambil berat lah kiranya kan. Sebab sebab dia banyak jenis manusia. Lepas tu yang kelima yang aku belajar adalah bila kau besar, you don't need lots of friends. You just need a quality friend. Betul. Quantity tu tak ni lah. Kau kawan je dengan siapa-siapa, kau kawan lah. Macam contoh if let's say aku kawan dengan Siti, ada certain perangai Siti aku tak suka, then tak apalah, aku just macam maybe ada juga perangai Siti yang perangai aku yang Siti tak suka macam tu. Tapi bila kau dah jumpa seorang ataupun dua orang yang kau rasa macam free untuk nak bersembang, ataupun rasa macam bila aku bersembang dengan dia, aku tak rasa ada boundaries. Aku tak rasa macam aku patut limitkan share cerita aku dengan dia. So itu je lah sebab macam bila dah besar ni, lagi banyak kau expose pasal life kau. Sebenarnya kau tengah lagi vulnerable. Yes, lagi, dan kau tengah menyumbang untuk datangnya lagi banyak problem. Faham tak? Macam contoh kan, aku taklah nak cakap macam ada setengah orang yang itu cara dia untuk dia release stress, okay, dengan showing things ini itu. Tapi macam aku, bila aku rasa aku tak boleh pergi ataupun if I'm happy to that thing, aku akan keep it to myself and mungkin aku akan cerita tu dengan kawan-kawan aku, kawan-kawan dekat aku. Macam contoh tu Siti kan, dia memang tahu lah apa yang dia memang tahu apa yang aku nangiskan, apa yang aku cherishkan. Semua benda tu aku rasa dia tahu kan, semua benda tu. So macam cukup dengan itu aku rasa macam oh dah ramai dah orang, macam dah okay dah cukup. Sebab itu just untuk aku nak let go. Sebab macam tu lah, bila jangan pelik kenapa kita selalu ada masalah bila kita pun kerap nak showing off macam apa yang kita ada. So dengan showing off tu lah, keep your life private lah sebenarnya. Keep your life ada evil eyes. Ya betul. Lepas tu apa lagi berkawan dengan orang pun macam ni, biarlah orang tak suka kat kita, but apa cara layanan kita pada orang, it's truly show who we are, bukan tunjuk siapa dia. Macam ada orang katakan macam contoh, I will treat you based on what you treat me. Kan ada orang guna phrase macam tu kan. But for me is no matter how bad people treat you,
you don't need to pay back apa yang diorang dah buat tu. Tak perlu. Jadi diri sendiri. Kalau kau rasa contoh macam aku tak bukanlah nak cakap aku takkan buat apa yang aku tak suka. Macam contoh ada je akan ada time-time yang macam aku terbuat benda yang aku tak suka tu. Contoh aku tak suka aku tak suka nak gaduh-gaduhkan orang. Contoh macam Siti ada mengadu apa-apa kat aku, and then aku rasa macam aku tak suka untuk nak pergi cerita kat orang tu. Macam, kau tak Siti cakap macam ciri-ciri dengan kau. Sebab aku tahu bila aku buat macam tu, it will create satu, nanti Siti dengan orang tu akan bergaduh lah. Dan disebabkan aku. So, benda-benda macam tu aku tak suka nak buat. So, bila aku tak suka nak buat, aku tak buat. Macam tu. Bila orang buat dekat aku pun, aku tak perlu nak reply macam aku tak perlu bila dia cerita apa-apa kat aku balas balik macam balas balik buat balik apa yang dia buat kat aku tu. Tak perlu, sebenarnya tak perlu sebab kita just being kita just jadi diri kita. Macam kalau kita tak suka tak payah buat, kalau kita suka kita buat macam tu kan. Dan sebabnya people duduk dalam hidup kita ni sangatlah sekejap. Tahu tak? Macam orang yang datang dalam hidup kita ni macam sekejap gila macam tahu dah tak ada dah. Kita tahu dah ke mana dah. So macam worth ke kita nak hilang diri kita untuk orang yang tak yang kita tak yang kita tak tentu pun akan hidup sama dengan kita kan? Ya, betul. So macam cuma tapi bila benda jadi janganlah terlalu ego macam tak aku tak salah. Taklah, cuma ambil benda tu reflect balik lah macam kat mana aku kena improve. So macam aku ada pernah gaduh dengan kat tempat kerja aku tu sebab aku ada mention nama bos aku dalam meeting tu. Tu macam sebenarnya aku mention untuk aku bagi tahu yang aku faham perasaan dia, dan aku harap bos aku yang atas, top management aku untuk tak push dia lah supaya dia pun boleh bekerja dengan tenang. Tapi when it come to benda tu jadi lain. Benda tu orang manipulate jadi lain. So aku belajar untuk lepas ni if I want to figure out apa problem ataupun apa masalah, jangan mention nama siapa-siapa. Once kita mention ni, kita tak tahu. Kita mungkin sampaikan macam ni cara kita sampaikan, tapi orang menerima tu dengan cara yang lain. Sebab bila orang menerima tu, dia ambil based on apa yang dia ambil. Jadi kau dia akan ambil benda baik daripada kau. Tapi kalau dia tak suka kau, dia akan tengok benda yang tak baik je lah daripada kau. So bila benda yang tak baik yang dia ambil, so bila dia sebarkan pun benda tak baik lah juga. Macam tu. Okay, aku boleh bagi tahu bekerja sambil belajar adalah the biggest step ataupun the biggest movement yang aku dah buat dalam life aku. Maksudnya yang aku cabar gila diri aku macam kira aku boleh. Macam aku boleh. So kalau kita rasa kita nak masuk dalam satu fasa yang baru, cubalah belajar. Macam cubalah bekerja sambil belajar. Sebab once kau bekerja sambil belajar, kau akan tahu yang sebenarnya you have macam kau sebelama ni kau rasa macam limit kau di sini sahaja. Tapi bila kau bekerja sambil belajar, you have reached another limit yang macam kau rasa macam okay, aku dah tak boleh reach yang ni. Tapi nanti akan ada lagi lah level-level dia yang okay, aku boleh kan, macam tu kan. So pada aku once kau terfikir, jangan fikir banyak. Just ambil je benda tu. Just grab it, just go for it. Macam tu. Sebab bila terlalu banyak fikir, satu kau tak akan boleh buat macam mana tak boleh buat perubahan lah dalam hidup kau, itu satu. Dan yang kedua bukanlah nak kata macam fikir ni tak boleh fikir langsung, taklah. Macam fikir juga, cuma jangan terlalu fikir, jangan overthink lah. Macam satu benda tu jangan overthink sangat sebab you never know your limit sampai kan kau ambil benda tu dan kau experience benda tu. Kalau contohlah, kalau kau ada keinginan untuk bekerja sambil belajar tapi kau rasa macam boleh ke aku buat? Boleh ke? Capai ke aku? Assignment aku macam mana? Buat dulu. Buat je. Sebab bila kau dah buat, kau sendiri akan manage benda tu. Kau sendiri akan macam, okay, time ni aku free, so aku akan allocatekan ni untuk ni. Aku akan allocatekan ni untuk ni. So sebenarnya dalam life ni, ada times yang kalau kau rasa keinginan kau sangat tinggi, macam aku nak duit, aku perlukan duit, aku nak kerja. So kalau keinginan kau tinggi, go for it. Pergi sahaja. Macam pergi je. Kau akan belajar a lot of new things. Sebab dalam life ni, kalau it's either tu,
sama ada kau, kalau ada opportunity, antara kau ambil ataupun kau tak ambil. Kalau kau ambil, kau akan belajar something new. Kalau kau tak ambil, kau akan berada di takut yang sama. Kau akan berada di takut yang sama. Bukan nak kata macam tak bagus kalau kita ambil. Ada possibility, ada orang yang dia tak ambil tapi dia akan dicabar dengan benda lain juga. Bagus je. Cuma macam tu lah je. Kalau keinginan tinggi, go for it. Go saja, pergi saja. Macam redah je lah, redah je. Sebab bila kita ada keinginan, everything akan fall into its place sebab kita nak dia. Kita tak akan rasa benda tu susah. Sebab kita nak. Benda yang kita tak nak baru kita akan rasa benda tu susah. Jangan terlalu overthinking lah sebenarnya. Jangan terlalu overthinking sebab kita ada Allah. Dia yang akan aturkan semua benda. Macam tu. Cuma time sedih tu sedih lah. Time sedih. Tak boleh lah nak kata macam oh bila ada Allah ni tak boleh nak sedih sebab kita dunia dok lah. Kau kan manusia, ada perasaan. So memang akan ada time dia. Macam tu lah. So Siti, apa kau punya nasihat kalau orang nak start business? Maksudnya bisnes sambil belajar ni lah. Okay, kalau based on pengalaman aku, actually we start on a wrong foot. Maksudnya kita orang buat bisnes tapi sebenarnya bukan kita orang yang initiate bisnes tu, tapi orang lain yang suruh kita orang. Tapi apa yang aku dapat, apa yang aku rasa lah, tak pasti dengan tim lain kan. Masa aku buat bisnes tu, aku rasa macam sebenarnya memang aku nak pun buat bisnes, memang aku suka pun buat bisnes. Tapi dalam bisnes ni kalau kena ada komitmen memang penting lah. Lepas tu memang kena engage dengan customer dekat macam kena sentiasa online. Kena pandai manage masa and paling penting korang kena ada passion. Kalau korang tak ada passion memang korang takkan buat. So kalau korang nak buat team business, at least lah kena seorang yang pandai motivate team tu untuk bergerak. Ataupun kalau boleh semua buat pandai motivate. Kalau seorang jatuh, seorang lagi kena motivate. And satu lagi korang kena kuat. Kuat bukan kuat fizikal je tapi kuat mental juga. Time business tu sebenarnya mental aku tak kuat. So bila mental aku tak kuat, aku memang tak nak engage dengan media sosial. Orang. Yes. Aku memang tutup aku semua media sosial aku sebab masa tu mental aku tak kuat. So yang aku tahu kena kuat and planning tu penting, business planning tu penting. Tapi kalau aku macam sekarang ni kan aku dah tak buat business, dah tutup kan semua kan. Tapi kalau dia bagi peluang untuk buat business lagi, aku akan ambil. Sebab kau dah ada pengalaman tu kan? Yes, lepas tu aku rasa sebenarnya berbisnes ni seronok juga sebenarnya. And dia lebih fleksibel lah daripada kerja bawah orang. Kalau korang rasa nak berbisnes, buat. Tapi at least korang kena tahu apa benda yang korang kena buat. Korang kena plan betul-betul. Macam orang kata, buat je dulu baru fikir kan. Tapi aku rasa kalau dalam bisnes, fikir dulu apa benda yang korang betul-betul nak buat. Lepas tu baru buat. Kan orang kata kena expect benda yang positif. Tapi korang kena, at the same time korang kena expect benda yang negatif supaya korang boleh fikir cara untuk overcome benda tu awal-awal. Kita tak cepat melatah lah bila benda yang kita expect tu datang, kita tak akan cepat melatah. Kita akan macam, okay, ini yang aku dah expect kan dulu masa tu. So, rasanya sampai situ je. Money talk sangat kan. So, Syakira tolong buat apa? Bagi ucapan sikit. Apa? Ucapan Suruh subscribe. Okay. So ni first time kan kita buat virtual podcast. Hari tu first podcast kita depan-depan kan. So ni dalam online macam okay. So guys, mari lagi nak tengok podcast yang online macam ni. Jangan lupa like, comment and subscribe this channel. Bye. Bye-bye.